Seterusnya saya menjemput Datuk Zaidi Haji Swahili. Terima kasih Timbalan Datuk Seri Timbalan Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengedari bahawa sesi persekolahan secara bersemuka untuk tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan seperti mana kebiasaan. Sehubungan dengan itu, KPM telah membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan tahun 2021 hingga bulan Februari 2022. Pelanjutan sesi ini membolehkan pihak sekolah merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan, pengukuhan serta pengayaan secara intensif bagi meningkatkan kesediaan murid untuk mengikuti tahun persekolahan berikutnya. Selain itu, KPM melihat keperluan murid untuk mengukuhkan pembelajaran dalam tempoh pasca pandemik. KPM telah memperkenalkan program pemekasaan pelaksanaan kurikulum iaitu KPM Pekasaku. Program ini adalah salah satu usaha untuk membantu memperkukuh kemahiran asas literasi dan numerasi serta memperkasa penguasaan murid dalam mata pelajaran lain berdasarkan kurikulum kebangsaan. Program KPM Pekasaku dilaksanakan dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah bermula September 2021 bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, mendapatkan juran pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan bahan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pelajaran, dan memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, KPM juga melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD bagi mengumpul data perkembangan pembelajaran murid yang direkodkan dari semasa ke semasa. Data tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengenal pasti intervensi yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan murid. KPM yakin usaha yang dirancang dan dilaksanakan ini membolehkan murid dapat mengikuti PDP secara berkesan dan bersedia untuk mengikuti tahun persekolahan yang berikutnya. Terima kasih. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Pertua. Memandangkan sesi baru persekolahan 2022 akan bermula pada bulan Mac 2022. Adakah sesi baru persekolahan tahun 2023 akan bermula lewat juga? Kalaulah sesi persekolahan 2023 bermula seperti tahun-tahun sebelum ini iaitu Januari 2023, apakah kaedah-kaedah yang dirangka oleh kementerian bagi membolehkan silibus persekolahan tahun 2022 dipenuhi memandangkan bilangan hari persekolahan adalah amat berkurangan? Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Senator. KPM mengedari bahawa sesi persekolahan secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan seperti mana yang biasa pada tahun 2020 dan 2021. Jadi oleh demikian, KPM telah menetapkan sesi persekolahan untuk tahun 2022 dan 2023 akan bermula pada bulan Mac. Ketetapan ini adalah berdasarkan kepada peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550 berhubung dengan bilangan hari persekolahan. Sesi persekolahan ini akan dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan sesi persekolahan pada tahun seterusnya. KPM juga akan mengambil kira pelbagai faktor yang lain termasuklah mengadakan sesi libat urus dan terpulang kepada situasi semasa dan maklum balas daripada pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Soalan tambahan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jeffrey Din. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih atas kebenaran. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat dari segi sesi persekolahan Januari hingga Mac ini adalah tidak berapa lama lagi. Soalan saya ialah bagaimana keadaan anak-anak murid kita yang dilanda banjir di negeri Selangor dan beberapa negeri yang lain? Apakah tindakan kerajaan di dalam perkara ini? Terima kasih.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Senator Jeffrey Tin yang sangat prihatin dalam perkara ini. Umum maklum bahawa KPM sentiasa dan kita amat prihatin dari segi pembelajaran murid dan khususnya mereka yang dilanda banjir. Jadi apa yang telah kita rangka selama ini akan berjalan dan berpandu kepada keadaan banjir dan sebagainya akan juga kita bantu daripada semua segi yang dapat kita hulurkan bantuannya, termasuklah dijadikan tempat sekolah sebagai tempat pemindahan untuk membantu mangsa banjir, dan waktu yang sama tempat-tempat yang dilanda banjir itu juga akan termasuklah murid-murid dan murid-murid yang terlibat akan juga diberikan bantuan yang bersesuaian. Jadi itulah kita akan kerjasama rapat dengan agensi yang lain dalam hari ini. Terima kasih. Datuk Kasavadas. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, bagaimana pihak kementerian melakukan penyusunan jadual peperiksaan SPM dan STPM bagi penggal 2021 dengan mengambil kira masalah yang dihadapi oleh kebanyakan calon peperiksaan dari sekolah luar bandar dan pendalaman yang menghadapi masalah kualiti pelaksanaan PDPR di samping musibah banjir yang telah memberi kesan besar kepada rutin ulang kaji mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator. Kita mempunyai pengalaman dalam hal ini. Kalau kita Yang Berhormat Senator sedia maklum apa yang telah kita laksanakan untuk tahun ini, sebenarnya takwin peperiksaan SPM telah kita tangguh buat 2-3 kali disebabkan oleh pandemik COVID. Jadi saya rasa apa yang pengalaman yang telah kita kumpulkan itu akan dapat membantu kita dalam hal ini yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator. Terima kasih. Sri. Datuk Haji Ahmad Yahya. Okey, terima kasih. Terima kasih atas jawapan. Soalan saya ialah berkaitan dengan peperiksaan yang dianjurkan. Kalau kita melihat kepada sesi persekolahan secara bersemuka selepas dibuka semula, didapati banyak sekolah yang memulakan sesi tersebut dengan peperiksaan atau ujian. Sedangkan semua menyedari bahawa kaedah PDPR yang dilalui oleh pelajar kurang berkesan. Jadi sebaiknya peluang bersemuka dimulakan dengan pembelajaran terlebih dahulu dan dikemudiankan peperiksaan. Jadi soalan saya, apakah kementerian memantau tarikh-tarikh peperiksaan yang diadakan oleh pihak-pihak sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa satu soalan yang cukup baik, yang sangat penting. Tujuan kita adakan peperiksaan ataupun pentaksiran, saya rasa perkataan yang lebih tepat adalah pentaksiran, adalah untuk dalam hal ini ada untuk menilai tahap penguasaan murid untuk membolehkan pihak sekolah atau guru untuk memastikan yang pertama, memastikan anak murid mereka telah dapat menguasai sekurang-kurangnya tahap TP, tahap pencapaian TP daripada 1 hingga 6, nak memastikan tahap di mana tahap pencapaian mereka. Kita nak memastikan supaya setiap anak murid mencapai TP 3 yang membolehkan mereka menguasai, meneruskan pembelajaran pada tahap yang seterusnya. Itulah sebabnya kita mengadakan pentaksiran. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator, saya rasa ada merujuk kepada pentaksiran bilik darjah. Ya, jadi satu cara yang sangat menyeluruh untuk membolehkan kita menilai penguasaan murid tersebut. Ya. Jadi kerja-kerja pemulihan ataupun pengukuhan dan pengayaan dapat kita berikan untuk membantu murid tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Mah Hang Sun, Timbalan Menteri Pendidikan, di atas jawapan yang diberikan.